ada apa-apa tak clear ke, kamu tak nampak ke, beritahu terus buka mikrofon. Jangan tunggu lama-lama, cakap terus. So kita nak pergi, tak ada dah rasanya. Okey, kita tengok kepada buku teks terus. Okey, tajuk baru iaitu cahaya di muka surat. Ni 87. Okey. Cikgu besarkan cikgu punya buku teks. Tajuk sifat cahaya. Okey. Saya screen lah. Okey ya. Cikgu nak tanya, kamu faham tak nak buat yang aktiviti amali tu baru ni cikgu suruh buat tu? Ada start pula. Sekejap. Okey, baru-baru ni cikgu ada beri satu aktiviti yang suruh buat ni kan. Dah ada yang 2 orang buat, Hamzah ni. Okey, cikgu tunjuk contoh sebab dah ada yang buat kan. Nak tunjuk Hamzah dengan Niazma punya contoh. Okey. Ini yang Niazma buat, ada 3. Tengok betul lah ada 3 lah, sekurang-kurangnya 3. Kalau nak buat lebih pun boleh. Okey, Niazma ada Niazma. Ada tak Niazma? Tu tengok tu. Betul lah bayang-bayang dia, nampak tak? Kita boleh tengok dia punya bayang. Berbeza-beza kejelasan dia. Tak nampak cikgu, tak nampak. Tak nampak? Dah present ke belum? Sekejap cikgu check. Oh patutlah. Okey, semula. Cikgu pun kalut-kalut ni pakai benda ni. Okey, kita tunjukkan sekejap contoh-contoh yang telah dibuat oleh kawan-kawan kita. Ni apa ni? Just share a tab at different window. Ignore. No je lah kan. Okay, so ni. Ini contoh yang Niazma dah buat. Iaitu dia ada 3. Ni Niazma punya. Niazma, boleh cikgu tanya kamu pakai apa ni? Dia punya bahan-bahan ni cikgu nak tahu. Yang warna jernih ni apa, plastik ke? Ada tak Niazma? Ada. Kamu pakai bahan apa ni untuk buat ni? Sangat bagus cikgu tengok ada perbezaan. Ni satu guna apa? Plastik. Betul? Yang kedua warna coklat ni guna apa ni? Kertas Yang ni warna putih mungkin guna kotak. Cikgu nampak ni macam kotak. Jadi dia terus tunjukkan ada beza dia bila kita letak di bawah cahaya. Itu dia. Nampak kan? Ada nampak sekejap. Kata cikgu masuk satu lagi device, kita tengok. Okay. Tu. Ni perbezaan bayang yang terhasil bila diletakkan di bawah cahaya. Ni ada nampak sama-sama je tak jelas. Ni jelas, 2 ni hampir jelas lah. Tu bagus. Okay, so tahniah. Kita bagi markah. Terus bagi markah. Bagus. Berjaya. Tahniah. Okay. So kalau cikgu tengok lah kan, kalau kelas 4C ni Niazma memang selalu buat aktiviti. Kalau kita bagi aktiviti memang Niazma akan buat. So cikgu memang sukalah. So yang lain tolong contohilah Niazma Najwa ni. Tengok ni pun seorang lagi, Hamzah pun bagus, selalu buat juga. Hamzah guna apa ni Hamzah? Guna bahan apa ni?
Ni 1, 2, 3. Yang jernih guna Plastik dengan minyak plastik. dengan kertas. Pinggan kertas. Okay. Pinggan kertas. Boleh juga. Okay, so dia tunjukkan 3 ada guna pinggan kertas. Bagus. So tengok ni satu lagi. Ni dia punya tunjuk ni lah. Okay. Simpan nanti bawa waktu buka sekolah. So bagus. Nanti yang lain tolong buat juga. Cikgu panjangkan masa. Cikgu tahu aktiviti ni kita boleh buat dia nanti bila buka sekolah. Cikgu akan sediakan lampu suluh dan kita tengok. Kebetulan kita punya bilik sains kan memang gelap kan. Jadi setakat ni dah 2 orang. Okay, 2 orang yang sudah siapkan. Yang lain harap-harapnya siap. Siapa Abang Muhammad Awaluddin ni? Oh, yang pelajar baru. Dia tak hadir lagi ya. Okay, tak apalah. Lain kali mungkin dia akan hadir. Okay, tak apa. Jadi harap-harapnya yang lain akan buat juga. So, kamu semua ada berapa orang hari ni? Ada 8 orang. Harap-harapnya bertambahlah. Buat yang aktiviti amali ni. Senang je. Gunting-gunting bentuk dia biar dia sama. Lepas tu, gunakan bahan yang berbeza. Nanti bawa dia ketika buka sekolah, simpan dia. So ini adalah rekod amali. Okey, kemudian kita nak belajar tajuk cahaya ni. Okey, tengok ni di buku teks muka surat 87. Okey, cikgu besarkan lagi. Harap ada buku teks dengan kamu juga. So kamu tengok dekat sini ada menunjukkan pergerakan cahaya, ada pembiasan cahaya yang dekat pelangi tu. Itu ialah pembiasan cahaya. Kemudian kamu tengok bila cahaya tu memasuki ataupun dia terkena pada permukaan air ni, kamu nampak dia macam berkilat-kilat. Berkilat-kilat air tu. Itu adalah pantulan cahaya. Faham? Jadi kamu tengok ni dalam air ni juga ada lagi budak ni dia tengah buat apa ni dekat dalam air tu, dia tengok muka dia sendiri kan. Bila dia tengok muka dia sendiri, itu juga adalah pantulan cahaya. Okey, siapa ni yang baru masuk ni? Yang baru masuk, kita sekarang buat buku, nak baca buku teks sekejap pada muka surat 87. Bersedia terus. Okey, tengok ni ada dalam satu situasi cahaya, ada 3 sifat cahaya yang sedang berlaku. Okey, muka surat 88. Bagaimanakah pergerakan cahaya? Okey, kamu tengok ni. Ada seorang yang berada di atas pentas, kemudian lampu tu menyuluh dia. Macam mana lampu tu menyuluh dia? Dia menyuluh dalam keadaan garis lurus. Itu penting. Macam mana pergerakan cahaya? Dalam satu garis lurus. Dia tidak membengkok, dia tidak ada melengkung, jadi dia bergerak dalam cahaya dalam garis lurus. Jadi ada banyak fenomena cahaya bergerak lurus. Contohnya ni spotlight. Kita panggil cahaya limpah, lampu limpah lampu limpah kita panggil dia. Lampu limpah. Kemudian yang kedua, fenomena yang kedua tengok ni. Dia kata cahaya yang bergerak daripada lampu kereta lurus. Semuanya lurus. Dia tak pergi ke tepi, dia pergi semua lurus. Jadi bila dia lurus, itu cara cahaya bergerak. Kita tengok lagi ni di kawasan alur cahaya pada celahan pokok ni. Tengok cahaya pun bergerak lurus. Ini pagi-pagi kita tengok memang cantik kan. Kemudian yang ni kalau ada helikopter ataupun kapal terbang, kita nampak ada lampu daripada masa dia terbang tu, kita nampak dia cahaya daripada helikopter pun lurus. Jadi ini adalah fenomena yang biasa yang ada menunjukkan cahaya itu bergerak lurus. Okey, aktiviti ini cikgu terangkan saja. Kita tak tahu dapat buat ke tidak. Tapi sebenarnya kit cahaya bergerak lurus muka surat 89 ni sebenarnya kita ada yang dah siap dekat sekolah. Jadi kita cuma tunjukkan saja, tapi lain kali insya-Allah lah. Harap-harap bila dah buka sekolah kita dibenarkan untuk buat aktiviti. So kita tengok dekat sini cardboard ni dia dipotong bentuk petak ni dan ada satu lubang-lubang macam ini.
So kenapa dia buat macam tu? Okey, dia nak suruh tunjukkan. Okey, kamu tengok ni cikgu besarkan lagi. Okey, harap-harapnya dah clear. Okey, tengok ni. Dia punya betul? Okey, semula besar kecil kecil. Okey. Okey, kamu nampak ni lubang-lubang ni tak disusun secara selari. Jadi cahaya tak boleh menembusi. Jadi dekat hitam ni tak dapat tengok sebarang cahaya. Tengok ni dia suluh. Tak ada guna. Sebab apa? Cahaya tu tidak boleh menembusi cardboard. Sebab cahaya bergerak lurus. Sedangkan lubang ni dia tak lurus. Tak selari, jadi cahaya tak boleh masuk. Tak boleh menembusi dia. Tapi dia pun susun semula biar jadi lurus. Tengok ni dia susun semula. Cardboard tu memang tak lurus. Cardboard tu dia tak lurus tetapi lubang pada cardboard tu dia buat secara selari. Dan akhirnya kamu nampak dekat sini apa yang berlaku? Ada cahaya yang terbentuk pada skrin di belakang tu. Itu menunjukkan cahaya bergerak secara lurus. Jadi susunan celah ini mestilah selari. Jadi kalau kamu ubah dia tidak selari, cahaya tidak boleh membengkok. Jadi cahaya bergerak lurus, akhirnya kita dapat tengok. Tidak dapat tengok. Okay, so itu senang sebenarnya. Itu logik saja. Okay, so kita nak pergi kepada muka surat 90 yang mana cikgu ada suruh kamu buat tu. Tadi pun cikgu ada tunjuk dekat kamu contoh yang Niazma dah tunjuk dekat kita. Ada satu yang bayang-bayang dia jelas, ada bayang yang tidak jelas dan ada yang terhasil tetapi macam ni okay, semula. Ada 3, jelas, tidak jelas dan tiada bayang. Ada 3 saja keadaan dia. Okay, so kejelasan bayang-bayang objek. Okay, so ia bergantung kepada objek yang menghalangnya, sama ada objek itu lut sinar, lut cahaya atau legap. Okay, senang saja. Kalau legap, dia tidak membenarkan cahaya menembusinya. Dengar dulu, tak apa. Lepas ni kita akan buat latihan dia, kita akan tengok apa maksud legap tu. Kita akan tulis dia. Yang legap tidak membenarkan cahaya menembusinya. Lut cahaya, kamu tengok ni C ni, lut cahaya C. Okay, lut cahaya membenarkan sebahagian cahaya menembusinya. Kalau lut sinar S ni macam S semua. S semua, lut sinar S semua. Jadi semua membenarkan semua cahaya menembusinya. Okay, kamu pun tengok aktiviti ni. Okay. Dia ada bagi 3 jenis rama-rama yang dibuat dengan yang pertama plastik jernih, yang kedua plastik berwarna, yang ketiga kad manila. Okey, antara 3 bahan ni kalau kita buat ramalan senang saja. Plastik jernih, lut sinar, plastik berwarna, lut cahaya, kalau kad manila legap. Jadi kalau kad manila dia tak benarkan cahaya menembusinya. Jadi bayang-bayang dia jelas. Kalau dia membenarkan cahaya menembusinya, bayang-bayang dia sama ada tiada bayang ataupun tidak jelas. Itu je. Okey, so pun dia buatlah potong-potong macam ni, halakan lampu suluh kepada kad-kad kupu-kupu punya, dia panggil kupu-kupu sekarang rama. Okey, so kad kupu-kupu dan kita tengok kejelasan bayang-bayang. So kalau kad manila jelas. Okey, cikgu turun pilih kat sini, contohlah. Kad manila. Sini. Jelas. Warna merah tak boleh? Warna merah. Okay, jelas. Bayang-bayang dia jelas sebab dia legap. Okay, kalau dia plastik jernih, cikgu nak tulis kat sini tak? Tak, kita buatlah terus. Explain terus. Plastik berwarna dia dulu. Okay, apa kata buat terus? Plastik berwarna, bayang, tidak jelas. Okay. Satu lagi, plastik jernih.
bayang, tiada bayang, sorry. Tiada bayang. So Melayu ni senang sikit. Okey, cikgu tahu nanti kalau ada yang cakap bayang-bayang ke, okey tak apalah, kalau dalam bahasa, dalam sains, cikgu tak kisah sangat. Bayang-bayang ke, bayang ke, cikgu tak ada masalah. Ha? So kalau kad manila jelas bayang-bayang dia jelas. Kalau plastik berwarna bayang dia tidak jelas. Kalau plastik jernih bayang dia tiada bayang-bayang. Senang saja. Cikgu harap kamu fahamlah dia. Apa kata cikgu? Macam mana ni ya? Okey. Okey, cikgu tulis kat sini. Bayang jelas. Okey. Bayang tidak jelas. Lepas tu tiada bayang. Okey. Cikgu nak tulis dekat sini nama sifat, nama objek dia. Okey, kalau legap. Legap. Bukan gelap Selalu ni nampak macam senang je, nampak macam simple je. Ni lah waktu bila kita buat bagi ujian, murid gelap, objek ialah gelap. Gelap tu gelap, tapi kalau legap berbeza. Legap tu tidak boleh ditembusi cahaya. Lut cahaya, bayang dia tidak jelas. Kalau lut sinar, tiada bayang. Tu je 3 rumusan terus cikgu bagi. Okey, nampak? Ni. Cikgu besarkan dia. Okey. Legap, bayang dia jelas. Lut cahaya, bayang tidak jelas. Lut sinar, tiada bayang. Senang sangat-sangat. Okey. So cikgu harap kamu tak kelirulah benda ni. Ini paling simple. Lepas sini kita nak pergi lagi tajuk yang lebih sukar. Okey. So mengapa berlaku perbezaan kejelasan bayang-bayang ni cikgu? Dia kata, okey, tak tutup. Pakai highlighter semula. Nak pakai highlighter warna lain lah. Tak boleh ke? Kejelasan bayang-bayang. Okey, sekejap tu. Tadi dah keluar. Okey, tukar. Cikgu nak warna orange. Okey, so kenapa ada perbezaan dia? Kerana ni yang cikgu cakap tadi, lut sinar S, dia semua cahaya melaluinya. Kamu nak pakai melaluinya boleh, menembusinya pun boleh. Melaluinya dalam buku teks melaluinya. Jadi semua cahaya dapat melaluinya, menembusinya sama. Tetapi macam mana pula dengan plastik berwarna? Plastik berwarna dia adalah lut cahaya. Jadi kalau dia lut cahaya, dia hanya sebahagian melaluinya saja. Jangan tak payah tertukar-tukar. Lut sinar semua, lut cahaya sebahagian. Dan macam mana kalau pula objek yang legap? Kalau legap, dia tidak membenarkan cahaya menembusinya atau melaluinya. Tu. Senang. Daripada muka surat ni dah satu rumusan yang jelas. Jadi itu yang menyebabkan bayang-bayang tu berbeza kejelasan. Okey, sekarang kita nak pergi kepada bayang-bayang. Saiz bayang-bayang. Apakah yang boleh kita buat untuk menambah atau mengurangkan saiz bayang-bayang? Nak suruh saiz bayang jadi besar? Nak suruh saiz bayang jadi kecil? Okey, ni ada 4 adik-beradik ni. Ni 4 orang ni dia kata besarnya bayang ni. Kawan dia pun cakap kalau kita jauhkan lampu suluh dari objek itu, ni objek silinder ni nampak ada silinder yang dekat tengah-tengah tu dia orang tengah buat eksperimen ni. Dia suluh. Lepas tu dia kata kalau kita jauhkan lampu suluh, kamu undur sikit, dia kata dekat kawan dia, undur biar lampu kamu tu jauh daripada ni. Jadi bayang akan menjadi kecil. Adakah betul? Adakah bila cahaya jauh daripada objek dia akan menjadi kecil bayang-bayang dia? Okey, kita tengok. Eksperimen saiz bayang-bayang.
Okey, menentukan faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Dia kata apakah faktor dia? Yang pertama dia cakap semakin bertambah jarak objek dengan sumber cahaya, semakin berkurang saiz bayang-bayang. Jarak objek ialah pemboleh ubah yang dimanipulasi. Tengok ni. Pemboleh ubah yang dimanipulasi. Okey, besarkan sikit lagi. Okey, Kemudian ni saiz bayang-bayang ialah bergerak balas, pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey. Okey, kemudian apa yang kamu tetapkan dia? Jarak objek dengan skrin. Maksudnya silinder ni tak mau sentuh, tak mau usik dia apa-apa. Biar dia duduk situ diam-diam. Okey, tak puas hati cikgu ni sebab dia situ. Okey. Alat dan bahan yang diperlukan ialah lampu sulur memang, lepas tu pembaris sebab kita nak ukur jarak. Objek yang berbentuk silinder ada dekat amal-amal, pita pelekat iaitu selotip dan juga kertas semajung. Tak payah kertas semajung, pakai je dinding pun boleh. Pergi ke dinding yang cerah. Okey. Dekatkan ni. Okey, so dia pun juga dekat sini. 5 cm jarak lampu dengan lampu sulur dengan silinder tadi. Apa yang berlaku pada saiz bayang-bayang? Ini dia jadi besar. Okey, cikgu tulis. Okey, ini jadi besar. Tak kiralah saiz bayang berapa-berapa, kita anggaran saja. Ini dia akan jadi besar sebab dia dekat dengan objek. Tapi bila dia jauh daripada objek, dia akan jadi kecil. Okey, so itu adalah perubahan dia. Jadi kita nak dekat, kita nak besarkan bayang, kita dekatkan lampu sulur. So, apakah hipotesis yang boleh dibuat? Semakin bertambah ke berkurang? Semakin bertambah jarak sumber cahaya dengan objek, semakin berkurang. Balik-balik dia, terbalik dia. Faham? Semakin bertambah jarak sumber cahaya dengan objek, maksudnya semakin jauh, semakin bertambah jarak kan. Ni tengok ni, 5, 10, bertambahlah. Jadi semakin berkurang, besar kecil saiz bayang-bayang. Jadi besar kecil adalah berkurang. Jadi ingat macam tu saja, dia boleh terbalik-balikkan sahaja. Saiz bayang-bayang, cikgu dia cakap, menjadi lebih besar jika jarak di antara sumber cahaya dengan objek lebih dekat. Kalau kamu duduk cahaya tu dekat dengan objek, maka bayang-bayang menjadi lebih besar. Sana selalu lupa nak tukar ni. Saiz bayang-bayang menjadi lebih besar jika sumber cahaya dengan objek lebih dekat. Okey, macam mana pula kalau kamu ubah skrin pula? Kamu duduk lampu tu biar dia tetap. Tapi kamu ubah skrin, maksudnya kamu buat jarak skrin tu makin dekat dan makin jauh. Okey, sama je sebenarnya. Apa yang kita kena ingat ialah kalau dia dekat, dia besar. Itu saja. Cikgu bagi clue siap-siap. Lepas ni kita akan tengok latihan dia. Okey, kita pun tengok kepada yang kedua. Tadi kita nak tengok kepada saiz. Sekarang kita nak pergi kepada bentuk bayang-bayang. So, apakah yang menyebabkan bentuk bayang-bayang berubah? Tengok ni, ada dua orang murid. Hamzah dengan Farish Hakimi. Kata balik. Hamzah yang pengawas lah. Ni Hamzah dia pengawas. Lepas tu Farish Hakimi yang bukan pengawas ni. Apa yang dia orang buat? Seorang murid Hamzah dia suluh dari depan ni permukaan melengkung. Macam mana bayang-bayang dia? Bayang-bayang dia bentuk segi empat. Nampak tak ni? Bayang-bayang Hamzah dia nampak bentuk segi empat. Kalau Farish Hakimi pula, dia suluh dari tepi ni pula. Tapi bayang-bayang yang terhasil bulat. Nampak tu? Ini jadi segi empat, ini jadi bulat. Kenapa? Arah sumber cahaya yang berbeza. Faham? Jadi ada faktor yang pertama yang menyebabkan kamu
boleh melihat perbezaan bentuk bayang-bayang. Tengok ni kawan dia cakap, ni siapa ni? Ni mungkin Ain lah ni, Ain Atikah dengan Nurul Ain Syuhada lah, dua orang ni yang masa dulu-dulu, masa sebelum masuk. Apa dia cakap? Kedudukan lampu ataupun sumber cahaya menyebabkan lampu bayang-bayang ni berbeza bentuk. Tengok ni, Hamzah cakap saya nampak segi 4. Taklah, Faris Hakimi cakap bukan ni, dia kata ni bentuk bulat. Itu tak jadi masalah, tak perlu bergaduh. Sebab dia berbeza kedudukan lampu. Yang kedua pula, ni sambung lagi dia orang ni, 4 orang adik-beradik ni. Teruni lah nama dia, Siva Teruni. Okey. Jadi selain kedudukan lampu, apa lagi yang boleh kita buat supaya bentuk-bentuk bentuk bayang-bayang tu berubah-ubah? Oh, tiba-tiba Teruni cakap orientasi objek. Apa benda pula orientasi objek ni? Apa dia? Okay, kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan orientasi objek. Kawan dia kata, saya fikir jika orientasi objek berubah, bentuk bayang-bayang juga akan berubah. Okay. Dah apa benda orientasi ni? Orientasi, okay, macam mana nak tengok? Okay. Tak ada ke? Aduh, okey. Nanti kita tengok dalam buku latihan tapi kamu hafal dulu maksud orientasi ni. Contohnya, okey. Orientasi yang pertama, okey. Contoh dia ialah menegak. Tak kat mana ni ya? Tak kat sini. Tapi bolehlah tak kat sini saja. Okey, tak payah cikgu kat tepi ni lah. Okey, contoh orientasi yang pertama, menegak. Contohnya. Yang kedua, melintang. Melintang, mana L-nya? Okey, melintang. Okey. Kemudian melintang, menegak. Lepas tu kita boleh juga kita buat dia terbalik. Contoh dia terbalik. Okey, kita bagi 3 dulu contoh. Lepas ni kita tengok dalam buku dia ada perbezaan dia. Okey, so dia tak tunjukkan contoh-contoh ni dengan jelas, tak apa. Nanti kita tengok. Okey, dia suruh buat sendiri pula tu. Okey, tak apa. Yang penting kamu ingat macam mana kita nak ubah bentuk bayang-bayang? Dua ni, ni dah highlight ni. Kedudukan lampu dan juga orientasi objek. Menegak, melintang, terbalik, itu contoh. Ada lagi lepas ni kita akan jumpa. Okay, so itu ialah berkenaan bayang-bayang. Okay, tajuk bayang-bayang ini berkait dengan cahaya yang bergerak lurus. Macam mana pula kalau cahaya tu boleh dipantul? Okay, so cahaya yang boleh dipantul. Pantulan cahaya. Okay, pantulan cahaya. Semula keluarkan dia. Okey, pantulan cahaya. Okey, dia tengok cermin. Setiap pagi tengok cermin sebelum pergi ke sekolah. Tengok apa yang berlaku. Dia pun nampak image diri dia. Kita panggil orang yang sebenar ni. Orang yang sebenar kita panggil objek. Dan dalam cermin kita panggil dia image sebab dia adalah bukan nyata. So image. So kita dapat melihat image kita di dalam cermin. Ini dinamakan fenomena pantulan cahaya cermin muka ni. Cahaya yang menyinari kamu sebenarnya dipantulkan ke arah cermin dan cermin itu pula memantulkan image ke arah mata kamu. Jadi mata kita pun tangkap image itu dan kita pun masuk dalam otak kita. Oh, ini gambar aku hari ni, ini muka aku hari ni. Faham? So tengok ni, ini macam yang muka surat yang awal tadi dia dapat tengok image rusa itu terbentuk di dalam air pada permukaan air. Lepas tu image terbentuk lagi pada permukaan lantai berjubin. Betul lah kan, kalau kita pergi mall nampak berkilat-kilat, nampak macam ada lampu di dalam lantai tu, padahal itu ada di ceiling. Dan yang ketiga dia kata image juga boleh terbentuk pada permukaan logam. Tengok ni, kita boleh tengok diri kita di dalam cerek ni.
Tengok, dia pun tunjukkan dekat kamu kenapa ada di dalam lampu suluh ni ada bahagian yang berkilat dilapis lapik dengan permukaan yang berkilat. Permukaan yang berkilat ini adalah untuk memantulkan cahaya. Jadi makin terang. Kalau dia guna permukaan berkilat ni, dia nak suruh makin terang. Bila banyak pantulan cahaya, dia akan jadi makin terang. Okey, so kita pun turun kepada aktiviti eksperimen dia. Dia pun buat macam ni, menyiasat pantulan cahaya, gantung sini. Lepas tu dia tengok dekat tepi kelas, salurkan sudu ke arah cahaya matahari, apa yang akan berlaku pada cermin muka tersebut. Dapat tak tengok? Macam itu je. Okey, ini juga adalah pantulan cahaya di angkasa lepas, iaitu tengok ni dia kata bulan bukan sumber cahaya. Ini cikgu dah ajar kamu masa tahun 2 ke tahun 3? Tahun 2. Kenapa bulan bukan bukan sumber cahaya? Kerana bulan hanyalah memantulkan cahaya matahari. Dia tidak mempunyai cahaya sendiri. Ingat tu Tetapi kalau matahari dia ada cahaya sendiri. Ini senang. Okey, kita pergi kegunaan pantulan cahaya. Okey, yang pertama cermin. Apa ni dekat tepi kereta? Panggil dia cermin sisi. Kemudian ada satu lagi dia tengok dekat atas kepala dia. Tak ada dekat depan tu, dekat driver tengok tu. Itu cermin pandang belakang. Jadi ini cermin sisi. Kenapa dia kena ada cermin sisi? Nanti sebelum memotong, dia tengok dulu clear tak jalan nak memotong ni. Kalau tak tengok, tiba-tiba orang ada sebelah kiri kanan dah ada accident. Lepas tu ada dekat hujung-hujung jalan ni, saya rasa ini murid pernah jumpa ni, tetapi kita tak beri perhatian bila kita jumpa dia. Ini nama dia cermin cembung. Cermin cembung. So kenapa ada cermin cembung? Ada yang cakap cermin cekung, sorry nanti kita tengok. Cermin cembung, kenapa ada cermin cembung? Cermin cembung, tengok ni keadaan jalan ni. Okay. Ni jalan ni bengkok, terlalu bengkok, jadi kita tak nampak dia dekat depan. Jadi dia gunakan cermin, jadi kita nampak ada kereta yang sedang menuju ke depan. Jadi kita boleh berhati-hati dan mengelakkan kemalangan. Okay, so seterusnya ada lagi cermin lain yang menggunakan pantulan seperti cermin pergigian. Jadi tak payahlah doktor nak intai gigi kita kat dalam mulut tu, dalam mulut kita berbau. Jadi kita pun gunakan cermin pergigian dan membuat pemerhatian terhadap gigi kita. Rupanya ada gigi yang rosak, ada gigi yang berlubang dan sebagainya. Jadi yang kedua, ni di kedai kasut dia melihat cermin di bahagian bawah ni. Kenapa letak dekat bawah? Sebab kita nak tengok kasut. Jadi tak payah kita nak membongkok. Kita tak payah membongkok nak tengok kasut kita. Di kedai gunting rambut pun ada juga cermin yang digunakan untuk melihat bahagian belakang. Belakang dah cantik ke belum? Tengok depan je kita ni, mata semua tidak di depan. Dan ini adalah alat yang dinamakan sebagai periskop. Okay, so periskop ni dia menggunakan cermin untuk memantulkan image. So kamu tengok ni orang yang berada di dalam laut, macam mana dia nak tengok? Dah clear ke ni? Ni dia nak naik ke permukaan laut. Takkan tiba-tiba dia naik je. Langgarlah kapal ni. Mana boleh macam tu. Jadi apa yang dia buat? Dia intai dulu. Oh, masih ada orang sedang mandi, orang sedang berlayar ni, tunggu dulu. Sekejap boleh naik dulu. Dan dia juga boleh digunakan untuk macam kapal-kapal selam yang digunakan oleh tentera-tentera tu semua, dia gunakan periskop untuk dia tengok kawasan perairan negara lain. Jadi dia tengok, oh ada kapal musuh ataupun ada pencerobohan. Jadi dia tengok dekat permukaan air. Okay, alat ini dinamakan periskop. Tengok ni mata, apa maksudnya? Cahaya masuk, cahaya masuk, kemudian dia pantul ke satu lagi cermin dan masuk ke dalam mata. Itu. Okay, so ini dia memakai dua cermin dan dia boleh membantu untuk melihat objek yang terhalang.
Terhalang tu di permukaan air lah, permukaan laut. Siapa orang di kapal selam. So ini adalah teknologi. Okay, ada banyak sebenarnya. Oh, panjang lagi ke ni? Masya Allah, rupa-rupanya ada gambar Raja Sinar. Macam mana nak melukis gambar Raja Sinar? Okey, apabila terkena cahaya matahari, kita tengok ni. Yang senang kamu nak kena hafal ialah ada sinar tuju dan ada sinar pantulan. Ni ada soalan nanti ya. Nak kena jawab soalan ni nanti. Sinar tuju, memang ditulis ni cahaya yang dituju. Boleh juga kita panggil sinar. Sinar tuju, sinar pantulan. Ni senang je. Sinar tuju, nak panah dia ke depan. Sinar ni terbalik macam ni. Tu je. Okay, so gambar Raja Sinar ni kita tak payahlah. Nanti kita buat dia betul-betul. Kita nak masuk kepada pembiasan cahaya. Okay, Siva ni dia pergi gerai. Lepas tu dia tengok dekat dalam sudu ni, tiba-tiba sudu dia bengkok. Betul ke bengkok? Bukan, sudu dia bukan bengkok, tetapi sudu dia sebenarnya dibiaskan. Kenapa batang sudu ini kelihatan bengkok? Tidak. Sebenarnya cahaya daripada sudu di dalam air dibiaskan. Kenapa boleh jadi pembiasan? Air dan udara. Ni air. Okay. Ni air. Cikgu dah warna pula. Okay. Okay. Cikgu warna. Cikgu. Okay. Air. Okay. Dan ini adalah udara. Okay. Air dan udara kita panggil dia sebagai medium. Okay, medium. M-E-D-I-U-M. Medium. Ia adalah medium yang berbeza. Oleh sebab dia berada di dalam medium yang berbeza, jadi cahaya pun dibiaskan. Itu kita panggil. So, okay, kita pun turun. Tengok ni dia kata cahaya daripada sudu, tengok nak panah ni bukan daripada mata. Cahaya daripada sudu dia pun nak pergi masuk ke dalam mata ni kan. Jadi sebelum dia masuk, dia dibiaskan oleh air, dari udara ni. Dia pun dapat tengok sudu yang bengkok. Okay. So itu maksudnya pembiasan cahaya. Fenomena ini melibatkan dua medium yang berbeza. Medium, ni perkataan medium ni. Jadi ini akan berlaku pembiasan cahaya. Kamu tengoklah, mata ni sama juga. Dia tengok, shilling ni timbul. Tak, shilling tu tak timbul. Tetapi bila dia bergerak daripada air kepada udara, ni air. Lepas tu dia keluar daripada air tu nak pergi ke udara, dia bengkok. Jadi dia biaskan. Ini maksudnya pembiasan. Sama juga ni macam tadi. Pensel sama dengan sudu tadi. So sifat cahaya yang boleh menyebabkan batang sudu kelihatan bengkok, cahaya bergerak lurus. Okay, sorry. Cahaya boleh dibiaskan. Okay, pembiasan cahaya kita tengok ni. Okay, ni tak payahlah. Okay, cikgu nak tengok kepada pelangi. Okay, senang je kan. Warna pelangi ada berapa? Ada 7. Betul. Tu yang cikgu pakai, ada payung dekat atas kepala cikgu tu. Ada payung dekat atas kepala cikgu tu. Warna apa? Warna pelangi. So warna pelangi tu ya sebenarnya ada 7. So macam mana boleh terbentuk pelangi itu? Sebenarnya cikgu buat secara ringkas. Bila hujan sudah turun, lepas tu hujan berhenti, masih lagi ada titisan-titisan air di langit. Okey, kemudian titisan-titisan air ini, air kan, lepas tu langit kan udara. Langit adalah udara tapi ada air. Jadi air tu dia menyebabkan cahaya yang daripada matahari mengalami pembiasan. Jadi kita tengok ni. Cahaya matahari, matahari memancarkan cahaya semasa atau selepas hujan. Jadi pelangi akan terbentuk
Jadi kita pun tengok dia punya penerangan. Titisan air hujan yang akan membiaskan cahaya matahari. Cahaya akan dibiaskan dan membentuk pelangi. So nak buat eksperimen ni senang saja. Sediakan bisin air, lepas tu kamu pun letak dekat tengah panas. Ni yang masalahnya, iaitu kita nak kena duduk di tengah panas. Tunggu dia. Lepas tu letakkan cermin. Lepas tu halakan cermin tu kepada kertas. Nanti tengok kertas tu ada pelangi. Tak apa. Yang ni kita tak payah fikir. Sebenarnya dekat bilik sains kita ada prisma. Tak payah buat macam ni pun tak apa. Kita ada prisma dekat bilik sains kita. Dia kotak ataupun macam ketulan, bukan ketulan. Nak cakap apa dah? Pepejal cermin gelas yang berbentuk prisma. So kepentingan sifat cahaya kepada hidup kita. Kalau cahaya tidak bergerak lurus, macam mana kamu nak menyuluh objek dengan tepat? Jadi nak cari objek macam mana? Jadi cahaya bergerak lurus untuk memudahkan kita mencari objek. Yang kedua, kalau cahaya tidak dapat dipantulkan, kita tak dapat tengok wajah kita pada cermin. Jadi tengok muka orang lain, keluar muka orang lain. Payahlah. Dan yang ketiga, jika cahaya tidak dapat dibiaskan, kita tidak dapat membesarkan image. Tengok ni. Ini adalah pembiasan cahaya. So aplikasi lagi. Ini kita akan suruh kamu buat kaleidoskop ni kemudian. Cikgu ada tak apalah, lain kali cikgu akan beritahu apa yang perlu dibuat tu. So sekarang kita pergi ke buku aktiviti. Muka surat 50. Boleh? Buku aktiviti muka surat 50. Dapat tak dia tarik terus? Dapat je. Dah kenapa pusing pula? Bersedia buku aktiviti muka surat 50. Minum air sikit. Kita tengok muka surat 50. Berapa orang yang ada hari ni? Dah bertambah. Alhamdulillah. Yang ada ni kita tengok buku muka surat 50. Sorry. Sifat cahaya. Ada berapa sifat cahaya yang kita belajar hari ini? Ada 3 saja. Yang pertama, cahaya bergerak. Lupa. Cahaya bergerak lurus. Gemuk. Besar lagi. Cahaya bergerak lurus. Yang pertama. Yang kedua, dapat dipantulkan. Yang ketiga, dapat dibiaskan. Jadi ada berapa sifat cahaya? 3 saja. Ada 3 saja sifat cahaya. Cahaya bergerak lurus, cahaya boleh dipantulkan, cahaya boleh dibiaskan. Objek luk sinar objek luk sinar, cikgu garis ni kalau kamu nak ikut garis buku kamu, nak conteng buku kamu pun boleh.
Nak sama-sama ikut conteng dekat mana, cikgu benarkan. Lagi bagus sebab kita sama-sama ikut. Semua cahaya melaluinya. Kemudian kalau objek tu lut cahaya, sebahagian cahaya melaluinya. Kalau dia legap, tidak membenarkan cahaya melaluinya. Senang saja. Jadi bayang legap jelas. Bayang lut cahaya tidak jelas. Lut sinar tiada bayang. Okey, kita pun turun. Okey, ini ialah gambar sinar tu tadi tu, tapi ini dia sudah gabungkan. Okey, so ada cermin satah. Cermin satah ni cermin biasalah, cermin lah, maksudnya cermin yang kemudian ada cahaya bergerak datang ni, sinar pantulan, dan dia pun jadi sinar masuk ke dalam air. Air ialah medium yang berbeza, jadi dia pun mengalami pembiasan. Cahaya pun mengalami pembiasan. Tetapi kalau dia melantun, itu maksudnya dia mengalami pantulan. Ini pembiasan. Teruk betul Kishan. Okey, tak apalah. Okey, so pantulan dan pembiasan. Okey, so cahaya bergerak lurus. Kalau dia bergerak lurus, kemudian dia terkena pada objek-objek ataupun permukaan, dia akan dipantulkan pada sesuatu permukaan. Dan kalau dia melalui medium-medium, dia akan dibiaskan. Jadi dia bergerak melalui medium-medium. Jadi ada perkataan medium je, nak kena hafal perkataan medium. Tu je perkataan baru yang kita jumpa hari ni sebenarnya. Sebab perkataan-perkataan lain tu dah jumpa lah selalu-selalu. Okey, so pantulan cahaya. Apakah contoh-contoh pantulan cahaya? Yang pertama, cermin muka. Okey, turun lagi ya. Yang kedua, bayang di dalam ataupun di permukaan air. Tengok ni. Tengok flamingo ada dua. Tapi sebenarnya flamingo tu ada pantulan. Kemudian pantulan lampu suluh di cermin ke ataupun di permukaan berkilat. Itu mana-manalah. Okey. Ini senang. Kita pergi kepada muka surat 51. Kejap. Okey, ni delete lah. Okey, nampaknya kena delete macam ni juga. Okey, masukkan muka surat 51. Okey. Kenapa dia suka sengit? Nak sikit je baca je. Okay, lock. Okay, pantulan cahaya lagi. Ni apa ni? Nampak ni gigi-gigi ni. Apa yang berlaku gigi ni? Ini ialah cermin pergigian. Okay, tak tukar lagi. Okay, ini adalah cermin pergigian. Ia membantu membantu doktor gigi melihat ataupun memeriksa kesihatan gigi. Senang. Memeriksa kesihatan gigi. Nak buat tebuk, nak buat apa? Tampung gigi yang berlubang, nak cek gigi yang sudah rosak, nak cabut dan sebagainya. Cermin sisi kereta, side mirror, membolehkan melihat kenderaan yang terlindung. Ni. Kemudian dan periskop, siapa yang ada periskop? Ni, kapal selam. Jadi kenapa nak kena ada kapal selam? Nak melihat keadaan di permukaan laut. Jangan tiba-tiba je pergi di permukaan laut. Habislah semua orang kena langgar, tak boleh lah. Okey, pembiasan cahaya pula. Ni tadi dah ulang-ulang kali saya beritahu apa dia pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya ni kalau dia melalui medium yang berbeza. Contoh-contohnya, okey, yang pertama ialah pensel kelihatan bengkok, muka surat 51 ni.
Kemudian shilling seperti timbul, dia kata lebih dekat daripada kedudukan asal, boleh juga. Kemudian kita boleh tengok dekat sini pembetulkan pelangi. Okey, ada lagi contoh yang lain, contohnya ialah seperti ikan. Dia duduk dalam sungai tapi kita nampak dia seperti dekat, cetek dengan kita. Jadi kita pun ingat nak tangkap tapi rupa-rupanya dia dalam. Jadi itu contoh-contohnya saja. Okey, kita pergi, saya rasa sempatlah kita buat satu muka surat sekurang-kurangnya. Boleh kita buat satu muka surat. Kita pergi muka surat 52 dulu hari ni. Kita akan sambung lagi lain kali. Minggu depan lah kita sambung dia. Jadi kita hari ni kita buat muka surat 52 dulu. Kita buat satu muka surat cukup lah sebagai latihan hari ini. Okay. Okay. Kita pun cikgu nak pakai warna, okeylah bolehlah warna biru. Baik, muka surat 52 bersedia. Okay, ni di SKP 511 ni, kamu faham tak apa dia ni? Ni lah tajuk kamu. Jadi bila cikgu hari ni kita dah siap jawab, jadi cikgu pun cakap, oh murid sudah menguasai di SKP, SP, murid sudah menguasai SP 511, SP 5.2 macam tu. Jadi itu pentingnya kita nak merekod. Okay, so kita pun turun ke bawah ini menyatakan TP yang dapat markah yang pertama. Mesti kena menyatakan cahaya bergerak lurus, boleh dipantulkan dan dibiaskan. Soalan yang berikan 3 sifat cahaya. Alah. Okey, jom kita sebut nama. Siapa yang ada hari ni? Kita nak tengok nama habis. Siapa dia yang ada hari ni? Attendance pula tak nampak ya. Okey. Fairul ada kan Fairul? Fairul buka mikrofon sekejap Fairul. Cikgu nak tanya ni soalan apa sudah ni? Sebab tu cikgu suruh buka mikrofon. Okey, nyatakan sifat cahaya yang pertama Fairul. Hello, assalamualaikum Fairul, are you there? Mana dia orangnya bernama Fairul itu? Okey, bagus, hari ni ramai juga. Fairul Shah Akmal. Buka mikrofon, cikgu nak dengar. Lama dah tak pergi sekolah, tak jumpa murid-murid 4C ni. Ke murid-murid 4C ni tak rindu dengan cikgu ni? Sabar. Lama ni bulan 6, nanti bulan 7. Berapa bulan tak pergi sekolah? Hari tu pergi sekolah 3 minggu je. Lepas tu tutup sekolah balik. Fairul. Ke ada orang lain yang boleh tolong? Siapa yang ada mikrofon? Khalifah lah. Khalifah. Ciri cahaya yang sifat cahaya yang pertama. Cahaya bergerak lurus. Betul, cahaya bergerak lurus. Tulis. Pakai mikrofon ke pakai headphone tu? Okay, cahaya bergerak lurus. Yang pertama. Okay, thank you Khalifah. Yang kedua, nak orang lain pula. Siapa lagi yang cikgu tak dengar? Ahmad Safwan. Mana Ahmad Safwan? Lama tak jumpa Ahmad Safwan. Dia kurus ke masih dia cabi-cabi ni? Ahmad Safwan ada tak ni? Hello Ahmad Safwan. Ada. Okey, Ahmad Safwan bagi tahu cikgu jawapan yang kedua. Apakah sifat cahaya yang kedua?
Ni nampak tak ada sebenarnya? Ni lah ni. Cuba kita nak kena ubah dia. Ni yang pertama, cahaya bergerak lurus. Yang kedua, cahaya apa ni? Apa dia ni? Apa ni? Bergerak Boleh. tidak lurus. Pula. Ni yang kedua ni. Nampak tak cikgu? Cikgu tunjuk ni dekat sini ni. Nampak tak mouse cikgu ni? Yang pertama, cahaya bergerak lurus. Yang kedua, ni. Nampak tak cikgu punya mouse ni? Yang pertama, pantulan cahaya. Tapi kita tukar dia, cahaya boleh dipantulkan. Cahaya boleh dipantulkan. Macam tu je. Okey, bersedia perempuan pula yang ketiga. Alisha, mana Alisha? Buka mikrofon Alisha. Alisha Safia. Cahaya yang ketiga. Cahaya. Pembiasan cahaya. Yes, pembiasan cahaya. Kita tukar dia jadi cahaya boleh dibiaskan. Faham? Cahaya boleh dibiaskan. Susah ke senang nak ingat ni? 3 je ni boleh dibiaskan. So ada berapa sifat cahaya? Ada 3 sifat cahaya. Cahaya bergerak lurus, cahaya boleh dipantulkan, cahaya boleh dibiaskan. Tu je. Okay, so ingatlah ni, tiba-tiba cahaya bergerak lurus, tiba-tiba cakap cahaya tidak bergerak lurus pula. Dah cakap lurus lah, tak bolehlah tidak bergerak lurus lagi. Dah tak lurus, mana boleh bergerak tidak lurus. Okay, so kita selesaikan satu lagi soalan yang kedua di bawah ini. Oh, ya ke? Dia bersambung? Tidak. Okay, so ini ialah untuk membantu murid dapat markah yang kedua. Melakar gambar rajah sinar cahaya, gambar rajah sinar yang menunjukkan pantulan pada cermin. Okey, keluarkan pembaris. Teng. Okey. Pembaris. Cikgu nak pakai warna hitam lah ke warna hitam. Cikgu pakai warna hitam sebab nak suruh sama dengan. Okey, keluarkan pembaris, mesti pakai pembaris. So mula-mula senang je. Markah dia ada 2 markah dekat sini. Yang pertama kita buat dia garis. Okey, jangan lebih. Semulalah kalau macam tu. Okey, kita garis sampai kena cermin ni. Ni kan cermin, dia dah tulis cermin satah ni. Okey, nampak? Tu. Kemudian, cikgu besarkan lagi ya. Okey. Kita pergi sikit. Okey. Kemudian kita pun buat garisan yang kedua. Dia sambung betul-betul dekat sini. So kita pun gariskan dia. Ingat jangan terlebih. Sambung. Buat sama panjang lah. Ataupun lebih kurang pun tak apa. Agak-agak je pun tak apa. Nampak? Okey. Okey. Cermin satah ni dia dah bagi kan dekat sini. Okey. Satu benda yang kita kena buat ialah simpanlah pembaris ni. Okey, dah cukup pakai pembaris. Sekarang okey, di bawah cermin ni, okey, kita kena lorekkan dia, tetapi jangan lorek dia sampai dekat-dekat sangat. Lorek dia, buat garis dia macam ni saja. Sebab menunjukkan bahawa dia tidak boleh ditembusi. Cikgu besarkan. Okey, dia tidak boleh ditembusi. Maksudnya dia, cermin satah ni dia sifat dia macam tu. Dia adalah untuk memantulkan ya. Jadi dia kita buat garis-garis macam hujan ni dekat bawah ni
Tapi ingat, cikgu bukan suruh lorek dia macam bayang-bayang. Jadi ini adalah lorek supaya dia nampak ada kita panggil, kita letak dia sebab kita nak tunjukkan dia tidak boleh ditembusi. Okey, sikit cepat laju-laju. Kemudian ini kita kena lukiskan anak panah. Anak panah ni pergi, tetapi bila dia terkena cermin, dia pun dipantulkan melantun ke atas. Okey. Itu baru satu markah. Okey, markah yang seterusnya yang kamu kena buat ialah kamu kena labelkan dia. Jadi ini kita labelkan dia sebagai sinar 7. Okey, atasnya kita boleh tulis sinar 7. Okey, sinar 7. Dan yang kena pantul ni dia naik ke atas, kita panggil dia sebagai sinar pantulan. Dah lebih dah masa cikgu. Sinar pantulan. Tadam. Okey. So sempat kita buat satu muka surat hari ini. Dapatlah 2 markah. 1 markah untuk melukis garis-garis ini dengan anak panah. Dan 1 lagi markah untuk kamu tulis sinar 7 dan sinar pantulan. Dapat 2 markah. Okay. So dah siap salin? Dah siap melukis dia? Adakah susah nak lukis dia? Yang penting pakai pembaris. Tak ada pakai pembaris, cahaya tidak bergerak lurus. Bila cahaya tidak bergerak lurus, jadi salah lah. Okay. Siap Siap. Cikgu berhenti present Dah. Okey, cikgu bagi masa lagi. Ada yang belum lagi tu? Dah, cikgu. Dah. Yang lain? Dah. Okey. So, cikgu untuk besok dan seterusnya. Ingat ni semua sekali yang ada ni dan seterusnya. Cikgu tak nak ada WhatsApp sebab banyak sangat maklumat di dalam grup WhatsApp tu. Ada maklumat hadir, tak hadir, ada maklumat co-curriculum, ada maklumat macam-macam. Cikgu tak nak mengganggu. Semua makluman tentang kelas cikgu akan letak di Google Classroom sahaja, senang. Kalau cikgu rasa ada benda yang penting, barulah cikgu masukkan ke dalam WhatsApp group. Nanti dulu Ahmad Safwan tu dah keluar dah. Okey. Dan cikgu minta juga yang hadir hari ni ada dalam 9 orang ni. Cikgu nak minta kamu siapkan aktiviti membuat kad kupu-kupu dan rama-rama yang macam Amza dan Niazma dah buat ni. Okey, senang saja tu. Gunakan apa-apa kertas boleh, apa-apa surat khabar pun boleh, kertas yang berwarna-warni pun boleh. Kotak boleh, plastik boleh dan sebagainya. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Okey, kita berhenti kelas kita. Okey, so itu sahaja. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Bye. 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 Adios.